melibatkan company besar-besar lobi untuk dapat sambung konsesi rawatan air. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Dia kata konsesi ni kita tak sambung, kita nak buat sendiri. Derma lah 80 bilion pun tak sambung. Dia minta balik duit tu. Dia minta balik duit tu. Dia minta balik duit tu. Itu cerita dia. Masuk akaun KFA. Mana sedari Lah tak sedap apa dia bagi cek. Lah tak sedap apa dia bagi cek. Lah tak sedap apa dia bagi cek. Nah, apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini? Ada 2 orang CEO yang ditahan oleh SPRM dan didakwa kerana terlibat dalam rasuah. Ustaz Azizah ni kita tak pernah dengar pun di mana PAS terlibat dengan perkara sebegini. Saya tak menuduh Sanusi itu rasuah, bukan. Tetapi kenapa tiba-tiba prevalent macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, kali ni kita sambung soal yang kes Sanusi rasuah antara CEO Persatuan Bola Sepak Negeri Kedah. Okay, apabila isu ni meletup dan juga pelbagailah orang duk persoalkan, dan wartawan pun dia pergi tanya Sanusi soal yang duit 6 juta tu lah. Aku akan bawa satu sedutan ucapan Sanusi 50 saat je dekat sini. Jadi kita boleh nilai sendiri, kita boleh fikir sendiri kenapa dan mengapa duit 6 juta tu macam ni lah. Isu SPRM KFA, Sanusi akui Kedah ambil 6 juta daripada token konsensi air yang projek buat ayak tu. Projek buat ayak ni kan projek untuk selesaikan masalah air dekat Kedah kan 930 juta, geng. Jadi adalah berlaku di dalam ni proses antara CEO tu dengan syarikat air dengan itu dengan ini, pelbagailah dia punya perjalanan cerita dah. So jom kita dengar ucapan sedutan ucapan Sanusi, pendek aja 50 saat. Jom sama-sama kita dengar. Melibatkan company besar-besar lobi untuk dapat sambung konsesi rawatan air. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Dia kata konsesi ni kita tak sambung, kita nak buat sendiri. Derma lah 80 bilion pun tak sambung. Itu dia minta balik duit tu. Itu cerita dia. Masuk akaun KFA. Mana sedari Lah tak sedap apa dia bagi cek. Masuk akaun. Dari awal lagi tahu token bagi 6 juta untuk sambung konsesi. Dia bagi. Kenapa KFA cashkan dan masuk akaun KFA walaupun tak berniat untuk sambung konsesi dia? Sanusi dia sendiri dia gamekan diri dia. Hampa faham tak? Sanusi yang gamekan balik diri dia tu balik. Percakapan dia, ucapan dia tu. Dia yang mengkantuikan balik. Kalau hampa tengok video aku yang semalam, aku ada buat satu video aku dah tajuk aku para perasuah dikelilingi oleh orang-orang Sanusi. Sebab apa? Kita boleh tengok bermula daripada REE, rasuah REE. Sebelum tu kalau lori tu tak terbalik dekat Jeniang, kita pun tak tahu, kan. Disebabkan lori tu terbalik, kita tahu kecurian REE. Dan setelah macam dikorek, berlakunya rasuah di dalam REE. Dan MBI, CEO MBI dia pun kena tangkap, kena reman, kena siasat soal rasuah. Dan beberapa orang yang terima duit tu lagi. Allahu Akbar. Jadi, jom sama-sama kita dengar hujahan dan penjelasan dan juga daripada Iswadi Moni ni. Kita jangan terperangkap dengan ucapan Sanusi. Memang dia cerita RM5,000 sebab dia tu miskin. Saya panggil dia kerja lah apa semua. Dia tu miskin. Gaji RM5,000 lagi pun miskin lagi kah? RM5,000 babe gaji, takkan miskin lagi dia. Jadi tak apa, jom kita dengar sama-sama apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama kita dengar. Apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini? Ada 2 orang CEO yang ditahan oleh SPRM
dan didakwa kerana terlibat dalam rasuah. Now, secara tidak langsung, kita dapati tiba-tiba ada kes rasuah melibatkan CEO, melibatkan orang PAS, melibatkan kerajaan Sanusi. Dalam keadaan sebelum ini, kita tak pernah dengar. Sanusi ni dulu adalah setiausaha politik arwah bekas Menteri Besar sebelum ini, Ustaz Azizan. Kita kena faham, zaman Ustaz Azizan tu kita tak pernah dengar pun di mana PAS terlibat dengan perkara sebegini. Saya tak menuduh Sanusi itu rasuah, bukan. Tetapi kenapa tiba-tiba prevalent macam ni? Kita cerita hari itu REE. Kita cerita juga tentang litar lumba. Kita cerita juga tentang tabatan ataupun tambakan di Langkawi. Tentang Langkah Sukar, projek 40 bilion katanya. So, apa jadi dengan perkara-perkara tersebut? Baik. Saya bawakan dua CEO yang ditahan. Yang pertama CEO yang ditahan adalah ini. Bekas CEO MBI Kedah didakwa minta rasuah 4 juta untuk perlombongan REE. Nah, kita kena ingat MBI ini adalah di bawah siapa tuan-tuan? MBI, maksud MBI adalah Menteri Besar Incorporated. Syarikat di perbadanan, syarikat di bawah Menteri Besar. Didakwa CEO dia, sekarang jadi bekas lah kan? CEO dia didakwa minta rasuah 4 juta ringgit untuk perlombongan REE. Kemudian beberapa hari lepas, KFA, Kedah Football Association, kan sebenarnya dah ditukar dah, sahkan CEO ditahan dan sedang tunggu maklumat. Rupanya betul. CEO yang didedahkan itu adalah Zulkifli Cik Harun ditahan reman bagi membantu siasatan kes rasuah bernilai 6 juta ringgit. So tuan-tuan, kita kena ingat Zulkifli Cik Harun dan juga siapa ini? Muhammad Sobri Osman. Siapa mereka berdua? Zulkifli Cik Harun, Muhammad Sobri Osman adalah bekas calon Padang Serai P17 bagi PAS dan Haji Zulkifli adalah bekas calon PAS Kota Darul Aman pada tahun 2018. Ni dua-dua bekas calon 2018. Now, Sanusi dia kata, ni orang miskin. Saya tahu mereka personally. Kenapa ditahan sedemikian? Kenapa ditahan sedemikian? Dia bukan cerita orang miskin, orang kaya, tuan-tuan. Dia cerita dia adakah dia rasuah. Dia kata macam ni. Bila wartawan tanya, saya tengok video tadi. Dia kata, yelah, dia KFA. KFA ni persatuan. Ada orang derma duit. So, bila dia derma duit masuk dalam KFA, so apa isu dia? Dia sama juga bila, apa orang kata, bersatu terima dana 200 juta daripada anak syarikat Bohari Equity. Bila dia terima 200 juta daripada Bohari Equity, SPRM menganggap itu sebagai elemen rasuah. Now, isu dia, adakah salah Persatuan Bola Sepak terima derma daripada mana-mana syarikat? Jawapannya tidak salah. Tetapi, adakah derma itu, 6 juta itu, berkaitan dengan sesuatu projek yang ditawarkan? So, dalam hal ini, menurut SPRM, dia berkaitan dengan litar lumba. Kerana company itu dapat projek pembinaan litar lumba, maka company itu mendermakan 6 juta masuk ke dalam KFA. Itu yang pertama. Now, tidak boleh ke sebuah syarikat yang terima projek? Bukan isu boleh ke tak boleh. Persoalan dia, had he not, kalau katalah dia tidak mendapat projek tersebut, adakah dia akan memberikan 6 juta tersebut? Itu yang pertama. Kalau tidak, maksudnya kalau tak ada projek pun dia bagi, itu tak ada masalah. Yang kedua, 6 juta itu akhirnya dibelanja ke mana? Dia masuk, dia macam ni, dia akan jadi helah. Sebab itu, tugas itu adalah tugas SPRM dan juga pendakwa raya untuk membuktikan. Janganlah pergi langkau. Kalaupun dia masuk dalam KFA, bukan satu kesalahan, kita faham. Tetapi soalan kita seterusnya, lepas dia masuk KFA itu, duit itu pergi ke mana? 4 tahun lalu, 6 juta masuk. 2 hari lepas, Kedah Darul Aman mengatakan bahawa mereka tidak mampu bayar gaji pemain mereka. Jutaan ringgit tak mampu bayar gaji. Kita timbal, tuan-tuan. Oh, itu 4 tahun dulu, Is. Baik, kita cerita 4 tahun dulu, cerita 4 tahun dulu lah. Baik. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu dalam keadaan itu, dalam situasi itu, SPRM melihat kepada money trail.
Dia bukan isu duit tu masuk ke mana. Kesalahan dia bukan meletakkan duit itu ke dalam KFA. Kesalahan dia adalah adakah dengan menerima projek tersebut, dia memasukkan duit itu ke dalam KFA, itu soalan pertama. Dan kalau setelah duit itu masuk ke dalam KFA, Kedah Football Association, ke mana aliran duit itu keluar? Kerana itu boleh dijadikan oleh alasan perasuah-perasuah untuk mereka nak cuci duit. Persatuan, NGO, pertubuhan, yayasan ini banyak digunakan untuk mencuci duit, tuan-tuan. Kita semua tahu, this is an open secret. Sebab itu kita ada AMLA, Anti-Money Laundering Act. Di mana pertubuhan-pertubuhan yang haram, kegiatan haram. Sama ada mereka pertubuhan gelap, kongsi gelap, sama ada mereka berjudi dan sebagainya, yang apa orang kata, yang ialah behind the scene semua ni, gangsterism, dan juga duit-duit rasuah, cara cuci dia masuk dalam persatuan-persatuan antara lain. Lepas itu persatuan tu kononnya buat aktiviti, tetapi persatuan itu bayar gaji CEO dia terlalu mahal. Lepas tu lantik kontraktor ini terlalu mahal, contohnya. So itu semua nanti biar SPRM dan juga biarlah apa orang kata, pendakwa raya buktikan. Mereka takkan dakwa kalau sekiranya mereka tidak ada bukti untuk mendakwa perkara sedemikian. Dan tugas peguam bela adalah meragukan pembuktian tersebut. Itu saja. Kan tugasnya adalah meragukan. But point saya di sini, kita cerita Terengganu tadi kan. Ni kita cerita Kedah pula kan, tuan-tuan. Ni yang dok bercerita, dok sembang. Saya faham. Ada di kalangan ahli PAS yang beranggapan bahawa pemimpin mereka ni pemimpin yang suci. Mereka takkanlah mereka ni nak songlap. Mereka takkan songlap sebab mereka beriman, tuan-tuan. Beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu perkara. Kita semua ni manusia. Kita semua ni insan. Kita semua ni ada kelemahan kita masing-masing. Bukan saya nak kata mereka berdua tu rasuah. Bukan. Kita semua. Termasuk saya. Kita ni semua termasuk saya. Jangan anggap hanya kerana dia menyertai parti PAS, therefore dia terus jadi orang baik. Tak. Hanya kerana dia bergelar ustaz, therefore dia terus jadi orang baik. Tuan-tuan, yang kena dakwa masuk 19 bulan dalam jail, meraba lelaki di dalam hotel, ustaz PAS. Beberapa bulan yang lepas, ustaz PAS, tuan-tuan. Ustaz budak yang berceramah tu, yang selalu ceramah tu, yang duk maki-maki tu, itu ustaz PAS. Bukan setakat dia ustaz, masuk dalam PAS, ahli PAS lagi. Pun kena dakwa ambang seksual kepada lelaki di hotel. Di mana hotel tu? Di Kota Baru, Kelantan. Bukan di Kuala Lumpur. Kota Baru, Kelantan. Ustaz PAS, tuan-tuan. Poin saya macam ni, bukan semua orang PAS tu jahat. Ya, kena faham macam tu. Jangan general. Tetapi dalam masa yang sama, tak adalah masuk PAS automatically tak berdosa dah. Tak akan terjaga daripada dosa. Jadi ustazah confirm tak berdosa. Tak ada. Istilah tu tak ada. Maksum itu hanya ada pada Nabi SAW. Maksum ni itu dia kata terpelihara. Dia buat salah, Tuhan akan tegur direct. Kita manusia ni tak ada orang tegur direct. Kita akan ada salah dan dosa dan silap kita. Kita kena faham tu. Saya pun ada salah, dosa dan silap saya. Yang Tuhan tutup. Tuan-tuan punya salah, dosa dan silap tuan-tuan pun Tuhan tutup. Kalau Tuhan buka di akhirat nanti, dia akan buka. Tuan-tuan boleh guna fake account lah. Nak kutuk saya, maki saya. Boleh. Tapi di dunia ni Tuhan tutup nama tuan-tuan. Di dunia ni Tuhan tutup. Dan tuan-tuan akan lupa tuan-tuan pernah maki saya. Tetapi di akhirat nanti, Tuhan akan buka dan Tuhan akan portray dan segala-galanya. Dan tuan-tuan, masa itu pada hari pembalasan di mana tak ada terlindung. Pada masa itu baru kita nampak, oh, dia ni rupanya yang maki aku selalu dalam TikTok tu. Dok kutuk macam-macam, dok kutuk ciptaan Tuhan. Dia dok menjerit-jerit, Iswandi, di mana kamu? Tolonglah. Timbangan aku ni tak lepas lagi tak minta maaf dengan kau. Siapa engkau nak menentukan minta maaf? Bukan aku, itu Tuhan yang cakap. Itu Nabi cakap. Kan? Betul tak? Itu Nabi yang cakap. Nak salahkan saya. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kita buat salah kat orang, kita kena minta maaf dengan orang tu. Tak cukup minta ampun dengan Tuhan. Sebab tu saya kata, tengok pengikut PAS ni tuan-tuan. Tengok akhlak mereka. Kita tengok akhlak dan cara mereka menulis pun kita tahu. Kalau dia kata macam ni, engkau pun sama. Exactly my point.
Exactly my point. Dia tak nak tengok pada diri dia. Dia tengok pada orang lain. Semua orang lain salah. Dia je yang betul. Dia tuan-tuan, tengok pada diri dulu tu masing-masing. Saya memang tengok pada diri saya. Saya tak kata saya betul semua. Saya tahu ada silap saya. Saya tahu ada salah saya. Saya tahu saya adalah manusia yang memahami bahawa ada kesalahan saya. Tetapi pernah saya maki tuan-tuan? Tak pernah. Tapi tuan-tuan maki saya ada. Yang walaon. Yang hashtag pasik tuan-tuan. Hashtag pasik. Tadi ada tanya dekat TikTok, macam mana nak bagi gift ke Abang Is kan? Tak boleh bagi gift. TikTok saya memang tak boleh bagi gift. So saya kata, pada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, kenalan saya, doakan cukup. Doakan saya cukup. Pada walaon-walaon, pada geng-geng pengkhianat-pengkhianat, maki saya. So dengan cara memaki saya dapat pahala. Tuan-tuan dapat dosa. Pada sahabat-sahabat yang mendoakan, apa yang tuan-tuan dapat pun pahala. Kan? Tidak ada doa yang paling besar, antaranya adalah doa di mana kita mendoakan sahabat lain dalam keadaan dia tak tahu kita mendoakan tentang dia. Maka yang mendoa tu dapat pahala, yang didoa tu pun dapat pahala. Jadi saya doakan pukul 12.10 malam ni, tuan-tuan, puan-puan ataupun yang selepas ini mendengar, saya doakan kesejahteraan dan kebaikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nak cerita panjang tuan-tuan, bahawa join PAS tidak menjadikan kita suci. Saya tak kata salah join PAS. Tak, democratically, join lah. Tak ada masalah. Kan? Tapi tak menjadikan kita ni orang yang suci. Kan? So, apa jadi pada litar lumba Kedah yang duk 6 tahun tunggu litar lumba Kedah tak siap-siap. Peminat sukan pemotoran kecewa apabila projek litar lumba di Ambangan Heights, Bandar Ambang Jaya yang dibina pada 2018 didakwa terbengkalai. Terbengkalai, tuan-tuan. Kita tanya juga, projek Langkah Suka tu bagaimana? Kita tanya juga, yang projek-projek lain yang dijanjikan tu bagaimana? Inflasi di Kedah ni antara yang tertinggi sekarang ini. Dan inflasi di Kedah antara yang tertinggi. Baik. Okey, geng. Alhamdulillah. Sama-sama kita mendoakan kebaikan sesama kita dan jangan lupa untuk mak ayah kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita. Hang nak kata apa, hang katalah. Kami tak heran. Sebab kami bukan memfitnah, kami bukan mengada-adakan cerita. Kami membawa apa yang ada tertulis di dalam berita dan kami bawa hujah kami masing-masing. Dan kritik. You know, kritik. Nak kritik boleh, jangan fitnah saja. Tapi kan, daripada awal tadi balik ucapan hak yang Iswadi Moni tadi, ada 4 projek tau. Projek Langkah Suka, projek Litar Lumba, REE dan projek LRA. Projek LRA ni adalah projek untuk loji ayak lah, untuk selesaikan masalah ayak dekat dalam negeri Kedah. Kan? Duit yang dah dibagi untuk projek LRA ni saja 930 juta ringgit tahun 2019. Sanusi ambil alih je negeri Kedah, duit dah ada. Tapi sampai sekarang belum settle kan. Masuk akal ke tak masuk akal dah, itu daripada penggal PRU 14. Sekarang dah penggal yang ke-15. Berterabak habis. Dengan rasuah REE, rasuah ini hak yang CEO hak yang 6 juta ringgit pula ni kan. Kan dah macam dah ditahan oleh SPRM, dah disiasat dan kalau tak silap aku dah dilepaskan dengan jaminan SPRM. Dan untuk pengetahuan hampa tadi, Iswadi pun dia ada sampaikan dua-dua orang ni bekas calon parti PAS waktu PRU yang ke-14 tau. Tapi waktu tu mereka hanya dapat 18 kursi je. Tapi mereka ni bekas calon parti PAS. Tapi bukan nak kata lah kan, tak ada langsung tata kelola pengurusan kewangan ni betul-betul untuk nak meyakinkan apa semua. Tiba-tiba ada orang pergi buat laporan kepada SPRM. So SPRM pun datang serbu, tahu-tahu memang ada. Memang ada. Dan punca-punca dia ni, macam mana Iswadi cakap tadi, kan? Kenapa dia boleh bagi 6 juta ringgit kepada hak yang KFA? Sebab apa dia boleh bagi? Apa tujuan dia? Last bila cek ada terkait dengan Litar Lumba. Kan? Oh, rupanya disebabkan Litar Lumba lah dia bagi 6 juta. Cuba kalau macam kawan tu dia tak dapat projek Litar Lumba.
adakah dia akan bagi 6 juta ringgit tu? Kemungkinan memang dia tak bagi. Tapi disebabkan ada je kaitan dengan Lita Lumba, dengan projek, beberapa lagi projek, sebab itulah boleh dapat. Sebab tu SPRM ni pun kita macam kita jangan ingat SPRM ni cikai-cikai punya. Depa sebelum depa nak panggil hang bagi keterangan, depa akan pi dulu, depa akan ambil bukti fakta-fakta dulu, depa cek dulu money trail hang, pengurusan kewangan hang, duit masuk dan duit keluar hang, kan ke mana pergi duit satu-satu. Bila dia nampak ini tak betul ni, baru dia akan panggil hang dan dia akan tanya hang satu persatu sepanjang tempoh penguasaan hang macam di dalam satu syarikat ke, satu agensi ke, apa ke, dia akan tanya hang satu persatu. Duit ni sebab apa keluar? Duit ni mai daripada mana? Duit ni keluar ke mana? Dia akan siasat, dia akan tanya satu persatu. Dan apabila hang tak boleh jawab ataupun hang jawab sangkut-sangkut ke, hang pun tak tahu, itu lagi teruklah hang kena. Sebab SPRM ni, contoh macam kawan aku pun ada juga apply untuk SPRM tapi tak dapat. Baca syarat, kena wajib tahu akaun. Bukan biasa-biasalah, dan juga gaji SPRM pun banyak. Kan? Gaji untuk SPRM ni memang besar, basic dia pun besar. Jadi, perlu ilmu yang luar biasa lah, teman-teman, ilmu akaun, sebab dia nak kena baca akaun, dia nak kena baca macam-macam. Jadi orang-orang SPRM ni semua hebat-hebat punya orang. Hang tak boleh kona lah depa ni macam mana. Sebab depa tahu hari-hari itulah kerja depa, untuk cari perasuah-perasuah, untuk baca balik akaun-akaun, untuk tengok balik money trail apa semua ni. Tapi apabila kantoi, hang kena terima hakikat lah. Dan apabila berlaku satu pengubahan wang haram, mampu ya nak abang pirak apa. Memang mampu. Sebab apa? Bila tujuan dia bagi 6 juta tu disebabkan macam hang bagi aku projek, hang ejah aku dapatkan projek, aku bagi kat hang macam 6 juta ringgit. Lepas tu Sanusi tadi pun kata bagi secara cash. Bagi 6 juta secara cash dekat dalam video mula-mula tadi. Jadi bagi cash kot 6 juta. Pelik tak pelik? Jadi itulah, kita fikir sendiri lah. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang, tajuk yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Entah kat mak ampaan tuan. Assalamualaikum.